Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mhm, hari ini cikgu sambung dengan tajuk yang baru 2.1.2, mengesan dan membaiki ralat yang terdapat dalam sidukut dan carta alih dalam penyelesaian masalah. Okey, sebelum ni kita dah lihat ataupun kita dah bincang macam mana cara untuk nak buat sidukut dan juga carta alih lah. Sekarang ni kita nak tengok ataupun kita nak mengesan dan juga nak baiki ralat lah. Okey, sebelum kita baiki, kita kesan dulu dia punya ralat tu. Okey, dekat sini dia kata sesuatu atau cara ditulis bagi menyelesaikan sesuatu masalah dengan jakaan output yang tertentu lah. Okey, kadang-kala atau cara akan memberikan output yang tidak dijangka. Okey, kemudian dia berhenti secara tiba-tiba ataupun struktur kawalan ulangan tu berulang tanpa berhenti. Okey, dia looping tu kan. Dia ulang, dia tak stop kan. Kemudian, apabila perkara-perkara begini berlaku, maka atur cara dikatakan mempunyai ralat. Okey. Okey, dekat sini, ralat ni ditakrifkan sebagai kesilapan lah. Dalam bahasa mudah, kesilapan atau kesalahan dalam proses pembangunan atau cara segmen kod. Okey, bila kita buat segmen kod tu ataupun kita buat atur cara, dia akan ada kesilapan ataupun kesalahan. Itu disebut sebagai ralat lah dalam bahasa sains komputer. Okey, ralat ni selalu dikenal pasti dalam fasa pengujian. Okey, bila kita buat run tu ataupun kita buat pengujian, dia akan paparkanlah apa dia ralat tu. Di sini dibagi 3 jenis ralat, iaitu yang pertama ralat sinteks, yang kedua ralat masalah harian dan ralat logik. Okey, kita kenal pasti dulu tiga jenis ralat ni. Okey, kalau ralat sinteks ni, dia merujuk kepada kesilapan dalam penggunaan bahasa pengaturcaraan. Okey, kalau sinteks tu dari segi penggunaan bahasa lah, bahasa pengaturcaraan tu. Okey, semasa pelaksanaan atur cara, kesilapan yang menyebabkan ralat sinteks ini akan dipaparkan dalam bentuk mesej ralat lah. Dia akan paparkan mesej ralat kalau ada ralat sinteks. Jadi, ralat ni dia seakan-akan kesilapan ejaan. Okey, kesilapan ejaan ataupun tata bahasa dalam bahasa manusia. Okey. Tu ralat sinteks lah. Yang kedua, ralat masalah harian ni, okey, dia merujuk kepada kesilapan yang akan menyebabkan atur cara terhenti secara tiba-tiba. Okey, tanpa diduga semasa jalanan ujian test run. Okey, semasa kita menjalankan ujian ataupun test run tu, dia akan atur cara tu terhenti secara tiba-tiba. Okey, ralat masalah harian ni dia boleh juga disebabkan oleh perkakasan komputer seperti memori yang tidak mencukupi, iaitu RAM lah kan. Biasanya kalau RAM yang bawah daripada spek yang sepatutnya, dia akan berhenti juga. Okey, selain tu virus komputer. Okey, virus komputer dan perisian hasad. Ni biasa yang virus lah. Virus dan juga perisian hasad ni apa dia panggil? Okey, dia akan menyebabkan ralat masalah harian lah. Pun boleh menyebabkan atur cara tu terhenti. Virus dan perisian hasad ni dia akan mengubah setting pada komputer dan ini akan menyebabkan ralat masalah harian. Okey, sebab sebagaimana kita ketahui virus dan juga perisian hasad ni dia juga terdiri daripada bahasa pengaturcaraan juga, kan? Bila disebut virus ni, bukan virus macam virus dekat luar tu. Tapi ini virus komputer. Dia melibatkan bahasa pengaturcaraan juga, tapi disalahgunakan.
Jadi disebabkan kita pun menggunakan bahasa pengaturcaraan, jadi bila ada virus ni ataupun perisian hasad ni, dia akan ubah setting komputer. Jadi dia menyebabkan ralat masa larian. Okey. Maksudnya bila kita run kita punya aturcara tu, tiba-tiba aturcara tu berhenti secara tiba-tiba kan. Masa kita buat test run tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ralat logik. Ralat logik ni dia merujuk kepada kesilapan yang menyebabkan aturcara memberi output yang tidak dijangka. Dan ini sering kali berlaku semasa pembangunan algoritma. Okey, ini termasuk kesalahan urutan sesuatu tindakan tu ataupun syarat ditulis salah. Okey, kecuaian ialah faktor utamalah kepada ralat logik ni. Lazimnya ralat logik yang wujud dalam aturcara ni sukar untuk dikesan lah. Sebab ni dia tiada paparan mesej ralat. Kalau yang ralat yang di atas kedua-dua ni, yang sebelum tu ralat sintak dengan ralat masa larian, dia akan paparkan mesej ralat kan? Okey. Ya. Menyebabkan ralat sintak tu dipaparkan. Okey, kalau ralat sintak dipaparkan, ralat masa larian pun dia terhenti secara tiba-tiba. Kan? Tapi untuk ralat logik ni, dia tiada paparan. Mana kita pun tak tahu ada ralat dekat situ. Okey, contohnya dari segi apa? Formula matematik. Okey, misalnya kalau kita nak letakkan simbol tambah, kita terlupa. Okey, kita pergi letak simbol tolak. Dia akan buat pengiraan juga. Tetapi pengiraan yang salah lah. Patut kita nak output yang berbeza kan. Kita nak yang apa kita buat aturcara tu, kita nak output yang kita setting tu berdasarkan output yang kita kehendaki lah. Tetapi bila tersilap formula, ni sebab dari segi logik ni. Formula dia tiada paparan lah. Dia akan buat pengiraan juga. Sebab dari segi sintak kan, dari segi sintak semua betul kan. Dia cuma dari segi logik, dari segi formula contohnya kan. Tu disebut sebagai ralat logik. Okey. Boleh nampak beza dia ketiga-tiga ni. Okey, Mufiq, takat tu boleh faham dah? Ya, boleh. Sintaks. Kalau sintak tu dia melibatkan bahasa pengaturcaraan, kesilapan bahasa pengaturcaraan. Ralat masa larian dia dia akan menyebabkan aturcara terhenti secara tiba-tiba. Kemudian kalau ralat logik dia melibatkan ataupun tiada paparan mesej ralat. Okey. Itu logik jadi pengesanan ralat logik ni dapat dilakukan dengan menggunakan dua teknik Yang pertama teknik semakan meja, yang kedua teknik langkah demi langkah. Okey, desk check dan step through. Okey, ini dalam tingkatan 3 nanti kamu akan belajar juga tajuk ni. Dia lebih kurang sama, cuma dia tak listkan lah ralat sintak, ralat masa larian, ralat logik. Okey. Tapi dia tunjukkan dalam sidukut dan juga carta alih lah untuk tingkatan 3 nanti. Okey, jadi untuk asas ni kamu kena faham lah. Fahamkan dulu apa ralat sintak, apa ralat masa larian dan juga ralat logik. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris ni syntax error Kalau nak jawab dalam bahasa Inggeris lah, syntax error. Okey, ralat sintak. Ralat masa larian ni dalam bahasa Inggeris runtime error. Kalau ralat logik ni logic error lah, dia terbalik kan. Macam ni yang masa larian ni runtime error ralat masa larian tu. Okey, tadi ada dua teknik Teknik yang pertama, teknik semakan meja. Teknik yang kedua, langkah demi langkah. Jadi kedua-dua teknik ni
dia teknik manual lah yang digunakan oleh pengatur cara. Maknanya kita cek satu-satu lah kan. Untuk nak semak logik setiap langkah dalam pseudo code atau catak alih lah. Okey, satu set sampel data input tu akan digunakan dan output yang dijana akan disemak. Teknik manual ni dijalankan dengan menggunakan beberapa helai kertas dan pensel sahaja. Okey. Ni dia punya rumusan dia lah dalam Raja 2.17 ni. Okey. Dia buat rumusan ataupun ringkasan lah. Okey, kalau ralat sintak, dia melibatkan kesilapan bahasa pengaturcaraan. Yang kedua, dia ada paparan mesej ralat. Okey, ini untuk ralat sintaks. Okey, kalau ralat masa larian atau cara terhenti tiba-tiba, kemudian yang kedua tu disebabkan memori yang tidak mencukupi ataupun disebabkan jangkitan virus ataupun perisian hasad. Okey, perisian hasad ni perisian yang apa dia panggil tu? Cikgu pun lupa istilah tu. Okey, nanti bila ni kita ataupun cikgu maklum baliklah. Okey. Yang ketiga tu ralat logik. Okey, ralat logik ni output yang tidak diingini. Okey, dari segi ini betul lah. Dia punya dari segi sintak tu. Tetapi dari segi output pula, output yang berbeza lah daripada apa yang kita nak tu. Yang kedua, rumusannya, ralat logik ni kesilapan semasa pembinaan algoritma. Jadi dia kata, silap dia semasa pembinaan algoritma lah. Okay, sebab tu kena hati-hati masa kita buat algoritma tu. Okay, lepas kita buat algoritma, kita nak buat pseudocode dan juga catak alih kan. Lepas tu barulah kita bangunkan atur cara. Tapi ini ralat logik ni silap daripada peringkat awal lagi. Di peringkat algoritma. Algoritma tu kan kita buat sebelum pseudocode lagi. Okay, kita buat macam lakaran lah. Apa ya, jalan cerita kan. Ataupun storyboard tu. Apa yang kita nak buat dalam atur cara ni. Input yang kita nak masukkan. Proses dia apa yang terlibat. Kemudian output dia. Ni logik ni biasa dekat proses lah. Okay. Dari segi formula tu. Okey, yang ketiga tu sebab utama ialah kecuaian manusia. Biasalah manusia kan. Selalu cuai. Jadi dia kadang tu kita nak letakkan simbol tambah ataupun darab. Kita letak simbol bahagi kan. Dia kan salah lah. Tapi dari segi macam cikgu katakan tadi dari segi sintak betul. Masalah dia dari segi formula lah. Okey. Jadi dekat sini dia tiada paparan mesej ralat. Kalau ralat sintak, dia akan ada mesej ralat. Tapi ralat masa larian ni, dia tak papar apa pun. Dia terus berhenti. Okay, atau cara tu terus berhenti. Kita nak test, nak run kan. Nak run, tapi dia stop. Dia tak ada error apa pun. Tu ralat masa larian lah. Okay, boleh nampak lah ketiga-tiga jenis ralat. Okey, cikgu kata tadi sampai 63 kan, kalau tapi dah ada 2-3 minit lagi. Okey, ingat sampai dekat sini dulu kot benar? Boleh? Ya. Okey, ni yang muka surat berapa ni? 61 ni pengesanan ralat dalam pseudocode. Ni baru kita lihat pengesanan ralat dalam pseudocode dan catak alih dalam penyelesaian masalah. Ni yang cikgu katakan tadi. Masa form 3 pun dia akan masuk tajuk ni juga pengesanan ralat dalam pseudocode dan catak alih dalam penyelesaian masalah. Okey, yang ni kamu lihat dulu Nanti kita sambung minggu depan lah. Sebab nampak macam simple, tapi kalau nak terangkan ni dia perlukan masa lah. Kurang-kurang setengah jam kan. Sebab cikgu tak mau ganggu masa subjek lain. Jadi cikgu tamatkan kat sini lah. 3 jenis ralat ni. Okey, fahamkan yang ni betul-betul. Faham? Faham
Dia kalau kamu faham, tak perlu menghafal pun tak apa. Bila disebut ciri-ciri ni, ni jenis ralat apa kan. Kemudian disebut ni atau cara ni terhenti tiba-tiba. Namakan jenis ralat yang kedua ni apa kan. Kemudian output tidak ataupun tiada paparan mesej ralat. Apa dia nama ralat tu kan. Okey, boleh faham Mufiq? Ya, Boleh boleh. boleh beza lah. Okey, alhamdulillah kalau boleh ni. Jadi kena buat nota sikit. Cikgu minta kamu buat yang ni lah. Minggu depan kita sambung sebelum kita masuk yang muka surat 61 tu. Okey, mengesah ralat bagi si dukuk dan juga catat alih. Buat nota yang ni je. Ringkasan ni. Buat dalam buku nota Boleh nah? Ya. Bila kamu menulis tu, at least kamu akan lebih ingat lah. Okay? Sekarang kamu ingat lagi. Nanti bila lepas kelas ni dah lupa kan. So nak bagi mantapkan kamu punya memori tu, kamu buat nota. Nah, nota yang ni saja. Cikgu minta. Okay? Minggu hadapan insyaAllah hari Senin tutorial ataupun kalau ramai boleh masuk 1.30 tu kita buat kelas. Okay? Kalau tak ramai boleh masuk, cikgu bagi latihan lah. Okay? Okay, setakat tu ada soalan Mufiq?